أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وحق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang semulakan terhormati Fadilatul Imam Jawatan Kuasa dan seluruh muslimin dan muslimat yang Allah sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan ruang untuk menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan perbincangan dalam bab munakahat. Kita berbincang kitab fiqh Al-Manhaji, kalau ikutkan cetakan Pustaka Salam, bab yang keempat, kitab fiqh mazhab Syafi'i, bab yang keempat, jilid yang keempat, maaf jilid yang keempat. Kita berada pada tajuk rukun nikah, iaitu wali nikah. Wali nikah. Alhamdulillah, kita ni dah hujung tahun ni, bulan 12. Kalau tidak ada apa-apa masalah dengan COVID-19 ni, kenduri belaka lah kita ni. Bersusun lah kan. Jenuh menepih. Sehari 2, 3, ujung-ujung tu main makan kuah saja. Tak mahu dah ni nak makan apa, ada cucuk udang ke apa tu je. Nak buah-buah lah kan. Jadinya kenduri lain ni, kalau kita tengok orang baru keluar awal, cucuk pisang goreng tu baru keluar awal. Kalau dulu keluar petang-petang sikit, lepas kedua kita baru keluar takut lewat habis. Tapi lah ni baru keluar awal. Takut apa? Takut orang tak main dah kan, sebab orang pergi selerak kat tempat lain pula. Taib. Pada perbincangan yang lalu, kita ada bincang rukun yang pertama, kedua dan ketiga. Rukun pertama, ijab dan qabul, maksudnya sirah, lafaz-lafaz. Kemudian rukun yang ketiga berkaitan dengan pengantin perempuan, iaitu isteri. Kemudian yang ketiga, suami. Baik. Sebelum kita masuk rukun yang keempat, iaitu wali, dan wali perkahwinan, satu tajuk yang penting yang selalunya berlaku masalah pada peringkat rukun wali, yang menyebabkan perkahwinan tersebut terpaksa difarak, iaitu dipisahkan dan ia terbatal. Saya nak sebut sikit, sentuh sikit dengan tajuk yang lepas, rukun kedua dan yang ketiga. Sama dia punya kriteria dia, iaitu ada 3 benda. Yang pertama, kalau kata suami ataupun isteri tu, dia tidak ada halangan untuk berkahwin. Yang kita bincang tajuk awal dulu, tuan-tuan ingat kan? Tajuk awal dulu kita ada bincang, dia tidak ada halangan untuk berkahwin. Dia bukan isteri orang, dia bukan berada dalam keadaan iddah, dia apa lagi, dia bukan kerabat nasab, yang tu clear. Baik. Termasuk juga lelaki. Lelaki ni dia tidak ada memiliki isteri yang 4. Maksudnya dia masih ada kota, so dia boleh berkahwin.
Baik. Kemudian yang kedua, ditentukan dalam akad nikah tu siapa dia pengantin tu, siapa yang kata lelaki tu siapa, ataupun siapa yang kata perempuan tu. Contoh disebut ni, aku nikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku. Muka surat 733. Mana sebut 733. Bagi tuan-tuan yang ada kitab ni, dia kata aku nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuanku. Anak dia ada satu, lebih daripada satu. Ada 3 barangkali, ada 4, 5 atau 7 orang anak perempuan. Jenuh, takkan nak menikah 7 kan. Adapun ada 3, takkan nak ambil 3. So dia kena cerita siapa dia, kan. Qasidah ke, Hamidah ke, Rafidah ke, kena jalan elok. Jalan dah, kan? Kena cerita baru boleh jalan. So kena habaq yang mana satu. Kemudian yang ketiga, tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah. Dua-dua sama, baik laki, baik suami ataupun perempuan tadi, dia bukan duduk dalam masjid tiba-tiba kononnya nak dapat apa? Berkah Masjidil Haram ni, tanah haram, dia pergi nikah kat sana. Boleh tak boleh? Boleh, tapi jangan dalam keadaan ihram. Dia tak selesai lagi kan, tak tahallul habis semua settle lagi kan, dia dah masih lagi kena ihram, dia nak ambil aurah. Dia kata depan Kaabah ni nak ambil aurah sebagainya, akad nikah depan tu. Tak boleh. Itu dia dalam keadaan ihram. Baik, ada satu benda saya nak tambah kat sini, perkahwinan yang melibatkan umur perkahwinan itu sendiri. Di dalam enakmen keluarga Islam negeri Kedah, kita tengok negeri Kedah lah, no? Kan? Dia cerita kat sini bahawa perkahwinan bagi seorang itu, kan, standard semua dalam mana-mana negeri pun dia letak benda yang sama, iaitu tidak kurang daripada 18 tahun bagi lelaki. Lelaki mesti 18 tahun. Manakala perempuan 16 tahun. Dikata 4 baru boleh menikah. Perempuan. Itu dalam undang-undang. Tuan-tuan ingat tak ingat dulu ada satu isu mereka bincang pasal perkahwinan bawah umur, kan, waktu timbalan Perdana Menteri yang lalu, kan, Datuk Seri Wan Azizah, kan, dia mula cerita pasal itu, kan. Kemudian heboh habis semua, pakai nak mengharamkan perkahwinan bawah umur ni, dia jadi isu, kan. Sebenarnya tidak ada isu sangat pun, kecil je isu dia, kan. Isu dia kononnya berlaku penganiayaan, kononnya terlalu awal orang nak berkahwin, kan. Jadi isu, kan. Negeri-negeri mula bergerak untuk meminda, kan. Selangor, waktu saya di Selangor, antara negeri yang paling awal buat pindaan. Dia meletakkan standard sama ada lelaki atau perempuan 18 tahun ke atas baru boleh kahwin. Bawah benda tu tak boleh kahwin. Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Melaka, semua nak ke arah tu juga. Kedah pun ada statement, dia kata Esko Agama hari tu kata nak ni yang sesi yang lalu. Tapi saya tengok perkembangan tengok, Allah Alam, mungkin dah sempat tak sempat, sebab dia ada proses, nak kena masuk Dewan Undangan Negeri, nak kena buat satu pindaan, nak kena wartakan, sebab dia ada berkaitan dengan undang-undang enactment. Cuma saya tengok masih lagi ada enactment yang sama, cuma di Selangor saja yang sempat buat pindaan sangat cepat, oleh kerana arahan Tuanku Sultan panggil kami punya ketua hakim waktu itu, dapatkan pandangan berana sekian-sekian, jadi dia kata kena segerakan buat. Jadi mana kita siapa bawah 18 tahun ni, laki ke perempuan ke, tak boleh kahwin. Tuan-tuan faham kan? Betul ya? Okey. Sebenarnya begini, benda tu perkahwinan di bawah umur ni sama ada yang lalu, pertukaran yang lalu, iaitu perempuan 16 tahun ke atas, lelaki 18 tahun ke atas, sama aja. Dia boleh berkahwin juga. Kemudian yang hari ni 18 tahun ke atas, bawah tu boleh kahwin tak?
boleh kahwin juga. Dia cerita kat sini adalah dengan kebenaran mahkamah. Maknanya bawah daripada umur tu kena pergi ke mahkamah dulu buat permohonan untuk berkahwin. Tak kira lah wali dia bagi ke tak bagi, tapi dia kena mengikut undang-undangnya, dia kena mendapatkan permohonan. Kalau dia buat juga perkahwinan tadi, sah ke tak sah? Ikut rukun, ikut semua cantik, sah lah. Cuma tinggal lagi dia ada masalah dekat nak mendaftar nanti. Nak daftar dengan pejabat agama, dia susah sikit sebab tak dapat kebenaran. Dia cerita sepungan nikah poligami lah. Sebab apa? Kalau tak boleh nak nikah kat sini, kebenaran, dia pergi ke Siam. Kemudian balik mai, dia daftar pula. Di situ. Kan? Macam kita pernah bincang tajuk poligami dulu. Baik. Jadi, isunya ialah, sebenarnya kalau bagi saya lah, pindah pun boleh, tak pindah pun tak apa. Sebab dia melalui proses mahkamah juga. Apatah lagi prosedur yang dikeluarkan oleh Selangor tu sangat ketat. Dan memang itu pun kita buat, cuma tak diprosedurkan secara SOP yang wajib. Sebab apa? Sebelum orang tu berkahwin, kanak-kanak ni, dipanggil kanak-kanak ni, dia kena melalui satu proses psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan pakar psikologi. Mahkamah dapat laporan tadi, baru mahkamah terima, okey, orang ni dah ikut satu kaunseling dan apa syor daripada pegawai psikologi tentang perihal budak ni, psikologi, emosi dia boleh tak boleh masuk ke alam kahwinan. Kita akan dapat laporan. Yang kedua, laporan kesihatan. Dia kena pergi buat medical check up tentang dia punya keadaan tubuh dia, keadaan peribadi dia, dia panggil apa, kesuburan, peranakan, semua dah belakang cerita dalam tu. Main laporan kesihatan, tengok pegawai kesihatan kata apa syor pegawai kesihatan, bahawa kanak-kanak ni boleh tak boleh lagi nak berkahwin. Yang ketiga, kena dapat laporan jenayah daripada polis. Masukkan di polis, kemudian polis cek tengok ada rekod jenayah tak ada jenayah, ada rekod kesalahan tak kesalahan ni orang ni. Clear yang tu, dapat laporan apa polis sure. Dia agak ketat lah sebab kena lalui proses itu di Selangor. Di Kedah tak buat macam tu. Di Selangor memang ada macam tu, dan ada kes depan saya itu, dan ada kes yang berjaya, ada kes tak berjaya. Yang tak berjaya macam mana? Yang tak berjaya dia main round pertama. Dia main buat permohonan round pertama, dia tengok studio panjang, dia surrender. Maka dia baliklah, tak tahu lagu mana cerita, dia tunggu 18 tahun kot. Kan? Ada kes bila sampai tengok, hang baru 17 tahun, hang tunggu satlah 2-3 bulan, jangan nak nikah lagi. Siap nikah. Jadi kita bertangguh kes tu, biar pergi sampai umur 18 tahun, bila 18 tahun, buang kes lah, tak ada berkaitan lah. Sebab ada umur layak lah, hampir menikah lah. Kan? Yang berjaya, ada. Hak ni memang cinta sejati. Sebab apa? Mula-mula di peringkat IPD saja. Kalau daerah tu IPD saja buat rekod. Kemudian IPD jawab kata kami tak boleh keluarkan rekod jenayah orang ni. Bukit Aman. Dia tolak pergi Bukit Aman. Lagi kasar. Kan? Makna kata budak tadi kena pergi Bukit Aman. Surat tadi kena sampai kat sana melalui APK, kena ke Bukit Aman. Dia buat. Budak kata nak nikah tadi. Buat. Makna kata dia berjaya melalui proses kesihatan, proses psikologi JKM, dia bertangkap Kebajikan Masyarakat dengan polis. Sampai semua laporan kat kita, semua ketiga-tiga laporan tadi kata bahawa kanak-kanak ini telah bersedia untuk berkahwin. Yang buat permohonan tu pula bukan mereka, sebab mereka ni bawah umur 18 tahun ke bawah, tak boleh buat permohonan. Dia kena melalui waris ataupun penjaga. Wali lah. Wali ni memang kami ni tak larat lah, mereka ni duk keluar merata semua, mereka nak pergi kahwin lah. Kan cerita lah. Tak apalah, kita ada prosedur, kena ikut dulu. Jadi akhirnya pasangan tadi, kedua-dua mereka dibenarkan berkahwin. Tapi tak banyak lah bila jadi macam tu. Kan? Itu pro dia punya bagusnya. Kan? Tak bagusnya pula, mereka cari jalan keluar, pergi nikah di Siam, patah balik mai, buat permohonan. Itu sama macam poligami juga lah.
Dia buka balik ruang untuk orang bernikah luar. Cuma dah ni musim Covid ni dia susah sikit sebab tutup, sepadan tutup. Jadi mereka pun tak ke mana lah ni. Geng-geng ada buat bisnes nikah sial tu pun dia punya dia punya job dia tak apa ada lah musim-musim lah ni kan, terjejas dengan Covid. Baik, itu perbincangan yang lalu berkaitan dengan wali suami dan juga isteri. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita hari ini, iaitu berkaitan dengan wali nikah. Pada muka surat 736 kan, dalil wajib wujudnya wali sewaktu seorang perempuan berkahwin. Dan wali ni untuk siapa? Untuk perempuan. Kan? Hak laki kena wali tak? Laki kena tak kena? Dan laki tu yang diwali. Kan? Saya rasa dalam ni ramai tok wali ni. Tok wali. Tok wali. Kerana wali belakang. Siapa ada anak perempuan, insya-Allah wali satu masa nanti. Ataupun dah pernah jadi wali dah pun. Kan? Ataupun ada cucu. Kan? Baik. Hukum wajib wujudnya wali sewaktu seorang perempuan berkahwin adalah berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maksudnya, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka, apabila mereka, yakni laki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan yang baik, dengan cara yang baik. Makna kata cara yang dibenarkan syarak. Surah Al-Baqarah ayat 232. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ayat ini adalah bukti paling kukuh dalam mengambil kira kewujudan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil kira, tentulah tiada kuasa menghalang perkahwinan. Baik, dalam ayat ni dia nak cerita bahawa wali, janganlah kita ni duk halang perkahwinan. Kalau seorang perempuan tadi dia dah bercerai, kemudian dia nak rujuk balik dengan suami dia. Dia nak rujuk balik. Mafhum yang daripada kita dapat daripada ayat ini, kalaulah dia diberi panduan jangan menghalang, mafhum mukhalafah dia, mafhum di sebaliknya ialah dia boleh juga menghalang. Kat situ. Kan, maksud Imam Syafi'i kata bahawa ini menunjukkan wajibnya wali dalam kes ni. Mana kalau dia halang juga nanti, perempuan tu sampai bila tak boleh kahwin. Sedangkan dia sebut kat sini, iza taradaw bainahum bil ma'ruf, segala mereka ni redha dalam keadaan yang baik. Dia nak berbaik ni dalam keadaan yang okey. Yang ni kadang-kadang jadi juga pada kita, tuan. Contohlah berlaku dalam keluarga kita. Ada siapa-siapalah yang nak dah bercerai, khususnya perempuan, lepas tu nak rujuk balik. Kita tahu ni waktu dia bergaduh dulu ni, waktu dia bergaduh rumah tangga, duk berapa tahun ni, kita ada pergi settle bang ni. Mai satu masa bila bercerai, lah dia pun nak baik balik. Bila nak baik balik ni yang kita tak berapa nak sedap duk ni. Hang nak pergi balik. Berapa kali dah dia pukul hang. Kita jadi macam tu. Kan? Apa benda yang dia tak kata dekat hang? Kan? Dia jadi macam apa? Betul tak? Mesti rasa macam tu kan? Apa adik kita ni? Contoh adik lah. Kan? Apa siapa nak baik balik ni kan? Jadi kita kena pertimbang balik dalam situasi itu. Kita tengok orang ni berubah tak berubah. Kalau kita tengok betul dia berubah, kan? So dalam hal ni Allah Ta'ala kata, tak payah halang lah. Kan mungkin ada hikmah sebalik itu. Mungkin perkahwinan yang berlaku perpisahan tadi tu, lepas berpisah tu, dia perlu fikir balik. Bila tak ada suami, dia susah nak bergerak, susah nak pergi sana, pergi sini. Kemudian bila tak ada isteri,
kan, pi dapur tak tahu tengok yang Milo kat mana, kopi duk celah mana pun tak tahu kan. Dulu ada order saja dulu kan, balik kuliah abang je nak kopi mai sekawan, tak pun tak gaduh abang, dia langkah pintu masjid sampai dah kopi atas meja. Jadi dia langkah pintu masuk rumah, dia tengok tak ada apa, sunyi kan, duk termenung langut tengok cicak duk atas, tak jadi kan. Maka dia pun teringatlah balik, aku ni dulu teruk juga ni buat naya isteri sebagainya. Maka dia pun nak baik balik. Jadi kita kena tengok keadaan. Kalau rasa dia okey kan. Tak boleh kita pun duk jangka benda yang ke depan. Kita pun tak tahu kan nak berlaku ke depan lagu mana. Tak tahu kita pula yang duk jadi ganah balik kan. Wallahu alam. Baik. Sunnah juga menjelaskan bahawa Nabi SAW sabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah melainkan dengan wali. Dengan ada seorang wali, kena ada nikah dengan wali. Baik. Hukum berkahwin tanpa wali dan perkara yang menyusul selepasnya. Apabila seorang perempuan mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, nikahnya dikira batal. Tiba-tiba dia kata tak apa, jom kita jalan nikah kan. Maka perkahwinan tadi perempuan tu batal. Jika perkahwinan berlaku persetubuhan selepas perkahwinan, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan kerana ia akad yang batal. Kan? Akad itu dikira sebagai akad yang fasik. Bukan fasik. Fasik ni orang yang berkalangan dosa tu. Fasid, rosak. Akad yang rosak. Perempuan berhak wajib mendapat mahar mithil, sama ada disebut dalam akad ataupun tidak. Baik. Maksudnya begini tuan-tuan. Kalau berlaku juga perkahwinan tanpa wali ataupun wali yang tidak sah mengikut rukun syarak. Sebab tu penting buat wali. Kan? Kita pergi duduk letak ikut dan saja wali kan. Ayah dah tak ada, Tok Wan dah tak ada, tak tahu nak parking kat mana wali. Ataupun dia lari kan, nanti dia bincang banyak dalam bab wali nanti. Dia lari tah ke mana, nak kahwin sangat dengan lelaki tu, takut nak beritahu kat keluarga, dia kata ayah dia tak ada dah, siapa pun tak ada dah ni. Kan? Kemudian dia pun nikah. Tak sah perkahwinan tadi. Ataupun dia bernikah di Siam. Tak sampai Siam pun, baru sepadan hak yang polis kena tembak itu. Kan? Sepadan mana tu? Kan? Tak sampai Siam ni pun, duduk kat situ. Tiba-tiba juru nikah kat sana, dia passing kot celah pagar tu. Ni surat nikah hampa. Kan? Pakai salam kot celah pagar tu saja. Kan? Hak lelaki ni duduk kat Malaysia lagi. Hak juru nikah duduk kat sini. Salam kat situ saja. Kira jalan. Ada wali tak? Ada wali. Wali hak orang Siam tadi ya. Sah tak sah? So kena tengok balik wali tu berdaftar ke tak berdaftar. Kalau bukan dia diberi tauliah, tidak sah. Sebab kalau nikah standard kat sana tu yang diberi tauliah dan yang berdaftar tu juru nikah di Siam tu, depa takkan buat di celah pagar macam tu. Depa takkan buat di bawah pokok. Depa takkan buat secara sembunyi-sembunyi, depa akan buat di masjid. Ataupun di pejabat agama dah. Majlis kan, songkla ke mana kan. Dia ada kita cara-cara kita nak detect tu. Kan? Hanya mereka ini saja yang ada tauliah dan perkahwinan di sana kita kira sah. Tapi kalau hak yang jenis main duk celah pokok, dipanggil nikah sirri, nikah sembunyi-sembunyi, nikah bawah pokok, yang tu tidak sah. Kan? Tidak sah. Sebab dia tak dapat tauliah daripada pemerintah negara sana. Ada tak berlaku kat sini, kat Malaysia ni? Ada tak? Tak sikit tuan, banyak. Duk kat Seberang Perai surat nikah sampai. Tanya menikah kat mana? Menikah kat Seberang Perai. Tapi siapa mai juru nikah Siam mai turun. Mengarut lah. Kan? Sebab kawasan ni bukan kawasan dia. Bukan wilayah dia untuk nak mewalikan perkahwinan seorang. Apatah lagi kalau perempuan tadi bapak dia ada. Ada je bapak dia. Kat rumah. Banyak kes macam tu. Bila kita tanya ni, cik, masa anak berkahwin ni duduk mana? Saya duduk kat rumah. Saya tak tahu. Jadi macam mana dia boleh berkahwin ni tanpa kebenaran? Jadi kalau berlaku yang macam ni, perkahwinan tadi fasid, batal. Dia nak tengok juru nikah ni di Siam, sebenarnya kita dapat senarai.
Kan daripada kedutaan sana Malaysia di Thailand sana, konsulat kat sana dia bagi kita senarai ini yang berdaftar. Tiap-tiap tahun dia update. Jadi bila sampai kat kita, kita boleh tengok kalau nama orang lain memang out lah. Habis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, macam saya sebut tadi lah, dia tak akan menikah ikut dah ni. Dia pejabat dia. Kemudian prosedur yang terkini, dia kena tunjuk gambar pula lagi. Umai kat kita gambar. Bukti kata berlaku kat nikah tu. Kan? Kemudian tengok surat kebenaran konsul tu. Bila dia nikah kat Siam, kat Thailand ni, tajuk nikah Thailand. Cara-cara nak nikah kat sana. Saya beritahu ni, saya tuan-tuan pergi duduk ejah pula jadi kan. Boleh buat bisnes lagi, masuk dalam Facebook kan, juru nikah kan. Baik. Hari kahwin, kemudian dia kena pergi daftar dekat konsul kat sana. Konsulat kita di Siam. Sebagai wakil kerajaan Malaysia. Supaya kita kan lah. Bila lepas kita akad nikah tu, Tok Imam bagi surat tu, daftar tu. Sebab dia ditauliahkan oleh kerajaan untuk jadi naib qadhi. Kan? Perlu mendaftar cerai apa? NCR. Nikah cerai dan rujuk. Kemudian, di sana pula, kalau kata buhun hari ni di konsul tu, esok dapat. Ada macam tu. Esok dapat. Kalau kita hantar surat hari ni, esok main ambil lah. Tiba-tiba kalau tuan-tuan tengok dapat tarikh nikah, tarikh surat hari yang sama, problem. Kena double check dengan konsul. Sebab mesti ada keraguan pada perkahwinan ni. Itu. Kemudian yang seterusnya, masuk dan juga keluar rekod immigration. Pasport. Betul nikah kat sana? Betul. Buat main pasport main? Pasport tak tahu lah hilang lah apa pula. Dia buat dah. Dia buat dah. Kan, hari tu banjir, rumah naik. Banjir tak, rumah di mana? Kan, rumah ni Taman Sejahtera. Banjir ikut celah mana? Dalam parit dah banjir. Kan. Dia habak lah macam-macam. Kan. Kalau tak ada juga, kita suruh dia rekod. Buat main immigration, buat main border, dia punya rekod kat situ. Minta buat permohonan. Tengok di pasport. Masuk hari yang sama, masuk tak keluar-keluar. Hampa keluar kot celah mana? Itu benda yang meragukan. Ataupun ada rekod keluar aja, masuk ke mana? Pun meragukan juga. So dia tengok rekod masuk hari apa, keluar hari apa. Tally tak tally dengan surat nikah tadi. Itu secara asas sajalah. Sebelum kita nak pergi direct dengan apa rukun-rukun tu. Bila kita pergi ke rukun-rukun tu, of course kena tendang. Bila hak awal pun dah kena tolak. Baik. Jadi apa jadi kalau macam ni? Perkahwinan tadi batal dan perempuan tadi berhak mendapat mahal misil. Mahal misil maksud mahar yang lebih kurang sama macam kalau ada kakak dia yang dah kahwin, lebih kurang sama lah. Kan contoh berapa mahar? 700. Kak ada 700, dia pun lebih kurang juga lah 700. Itu mahal misil. Kalau tak ada kak, siapa kena tengok mak menakan ke siapa ke yang ada adik-beradik dengan tu, depa ni keluarga depa ni agak-agak berapa lebih kurang mahar dia. Itu disebut sebagai mahar misil. Mahar lebih kurang sama. Dia panggil mahar musamma. Baik. Ayat yang seterusnya disebut, mereka yang bersetubuh hasil daripada perkahwinan yang batal ini, iaitu perkahwinan tanpa wali ataupun perkahwinan tidak sah, tidak dikenakan hudud kesalahan berzina kerana adanya syubhah. Depa ni walaupun perkahwinan depa tidak sah, dah kahwin lama dah, kan? 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bersekedudukan, ada anak lagi. Hari ni baru tahu yang kata pernikah dia tak sah. Apa hukum dia? Hukum dia syubhah. Kan? Wati syubhah. Anak tadi anak yang syubhah. Syubhah tersebut ialah ulama bersisih pendapat tentang kesahihan nikah tanpa keizinan wali. Hukum hudud digantung pelaksanaannya ketika ada syubhah, walaupun bagaimanapun mereka dikenakan ta'zir. Tudra'ul hudud bisyubhah. Hudud dia akan digantung kayaknya ada benda yang syubhah dalam kes tersebut. Kan? Tuan-tuan ada mengaji dengan Dr. Jalani kan, dia cerita pasal hudud. Baik. So dalam hal ni, kalau perkahwinan tadi terbatal disebabkan wali, maka perempuan tadi berhak untuk dapat mahal misil. Kenapa? Kerana dia punya kehormatan dia telah pun dicerobohi tanpa sah.
So dia berhak untuk mendapat mahar balik. Kan? Kalau dulu sebut 1,000 mahar, kena bagi balik 1,000 kat dia. Kena tuntut. Kan? Kalau dia tak dapat lagi, ini cerita kalau tak dapat lagi mahar tu, kan? Mahar kahwin tadi, kan? Kalau tak sebut. Kemudian perkahwinan tadi dikira sebagai perkahwinan yang tidak sah kalau perkahwinan tadi berlaku tanpa pengetahuan, dikira sebagai wati syubhah. So apa jadi dengan anak tadi ni? Anak 3 orang dah ni, besar lah. Apa jadi? Anak tadi wati syubhah boleh dibinkan dengan mak ayah tadi. Ayah lah boleh dikira nasab sebab mereka tak tahu. Benda ni banyak berlaku, kan? Satu ketika dulu pejabat agama, kan, kita buat, dia panggil pendaftaran 4P. Maksudnya siapa yang berkahwin yang tak daftar ni. Sebab banyak sangat rekod kita tengok yang berkahwin tak berdaftar. Yang kahwin di luar ni tak berdaftar, jadi kita panggil mai daftar. Kan? Kemudian bila nak daftar tu macam-macam kita tengok. Ada yang sah, ada yang tak sah sebab wali. Ada berkahwin ikut dan, kan? Kalau di belah Perak tu dekat apa? Kampar. Gopeng. Oh, Gopeng tu kerap. Kalau mai surat nikah Gopeng saja, Allah, kita boleh jadi macam ni kita akan detail benda tu, mesti detail. Kerap sangat juru nikah Gopeng. Kan? Maksudnya bukan juru nikah betul pun, dia pakai cok sana tu. Jadi kalau yang macam ni, kan, perkahwinan dia jika tidak sah, anak tadi dikira sebagai waktu syubhah. Banyak sangat bila mai macam tu. Kemudian yang kedua, bila mereka ni nak menikahkan anak tadi. Bila nak menikahkan anak tadi, sedangkan perkahwinan mereka pun tak daftar dengan pejabat agama cek, hampa ni bila nikah? Tiba-tiba ada anak. Sebab dia nak jadi wali, kan, dia kena tunjuklah yang anak tu anak yang sah bagi pihak dia. Jadi dia tak boleh nak tunjuk surat nikah dia. Maka pejabat agama kata, pergi buat pengesahan nikah dulu. Bila buat pengesahan nikah, timbullah isu wali ni. Ada 2 keadaan. Perkahwinan tadi sah, dia boleh mewalikan anak dia. Tiba-tiba kita buat keputusan perkahwinan tidak sah, dia tidak boleh mewalikan anak dia. Dia jadi macam tu pula. Itu kesan kepada perkahwinan tadi. Baik. Ada beberapa pandangan dan ada 2 pandangan yang saya secara peribadi saya pegang 2 pandangan ni, kan? Kerana ia pandangan yang jumhur dalam mazhab kita Syafi'i. Perkahwinan yang dikira fasid ini, yang kira rosak atau batal ni, kalau dia masuk kepada perkahwinan tadi dalam keadaan dia tak tahu, tak reti, jahil, tak ada maklumat tentang perkahwinan tadi, yang dia pun tak tahu perkahwinan dia tu tak sah. Maka bila kita cek balik, dah 10 tahun berkahwin, kita tanya balik latar belakang pendidikan dia macam mana, apa semua, dia pun tak tahu. Dan dia pun tak sedar yang kata perkahwinan tadi tidak sah. Di luar pengetahuan dia. Yang ni kita boleh iktiraf sebagai syubhah. Wati syubhah. Sebab di luar pengetahuan dia. Dia pun perkahwinan pertama, dia pun tak tahu. Kebanyakan kes ni tuan-tuan, orang yang uruskan ni sedikit yang bawa pergi. Kita tanya siapa yang buat pi, adalah si fulan, kami pun tak kenal, kami banyak duit kat dia. Yang tu banyak sangat. Jadi cerita macam tu. Kan, dia pun tak kenal. Jadi kita nak trace balik tak boleh, nak panggil saksi, nak cerita balik macam mana berlaku perkahwinan tu, tak ada orang nak cerita kat kita. Kan. Kemudian yang kedua, seorang yang masuk ke dalam perkahwinan tadi, yang dia sendiri tahu perkahwinan tadi yang kalau dia berlakukan juga tidak sah. Tapi dia sengaja buat juga. Sengaja buat, mungkin barangkali dia nak penuhi nafsu dia, ataupun ada agenda lain. Dia buat juga. Yang ni pada pandangan ulama disebut tidak dikira, nikah tadi fasid dan dia tidak dikira sebagai wati syubhah. Dikira haram. Waladun zina. Anak tadi anak yang di luar nikah. Maka anak tadi tidak boleh diwali oleh bapa tu. So dalam keputusan yang biasa saya buat, ada 2 benda ni. Saya akan cek tengok. Hampa ni masuk, hampa berkahwin juga ni, hampa sebab apa? Hampa tak reti ke, jahil ke, tak tahu apa cerita.
Kalau kategori ni tak apa, saya akan bagi keputusan waktu syubhah, anak tadi boleh dibinkan kepada bapa tadi. Dan dia boleh jadi wali, boleh mewarisi harta pusaka. Tapi kalau hampa sengaja masuk, hampa dah tahu dah yang ni tak betul, hampa buat juga, yang ni nikah haram. Buat juga benda haram, anak tadi juga kalau lahir, anak yang di luar nikah. Dia tidak boleh mewalikan dia perkahwinan, dia juga tidak boleh mewarisi harta pusaka. Itu kesiannya. So dalam hal tu ada dua kategori yang dikatakan sebagai waktu syubhah. Anak bawah umur ke anak cukup umur? Ha. Okey. Yang ni yang dimaksudkan sebagai wali enggan. Wali enggan, wali adha. Wali enggan ni memang ada kes macam tu. Dia nak berkahwin, wali tak setuju, sama ada bapa ataupun datuk ataupun siapa-siapalah, abang ke semua tu, yang jadi wali dia tak setuju dengan perkahwinan tersebut. Kemudian dia buat permohonan. Dia kena buat permohonan di mahkamah berdasarkan peruntukan wali enggan. Wali ni enggan mengwahini dia, memberi keizinan untuk dia berkahwin. Kita akan siasat dulu. Yang pertama, adakah perkahwinan tadi memudaratkan dia ataupun tidak? Kalau perkahwinan tadi tidak memudaratkan dia dari sudut keselamatan agama dia, keselamatan diri dia, dan juga apa lagi dari sudut kehormatan dan sebagainya, dan dari sudut hukum syarak kita tengok tidak ada isu. Dari sudut kafaah, dari sudut kufu kan pun tidak ada masalah. Mahkamah akan bagi nasihat yang pertama kepada wali tadi, sila nikahkan anak kamu. Karena mahkamah mendapati bahawa tidak ada isu yang boleh menghalang perkahwinan dia. Baik, yang pertama. Kemudian wali enggan juga, tak mau juga. Mahkamah arahkan yang kedua, bagi arahan, kamu kena nikahkan anak kamu, kerana mahkamah dapati bahawa tidak ada isu yang berkaitan yang boleh menghalang perkahwinan tadi. Tak mau juga, arah kali yang ketiga, tak mau juga, mahkamah buat keluar perintah bahawa wali ini diisytihar sebagai wali yang enggan, dan mahkamah mengambil kuasa dia, perempuan ini berkahwin menggunakan wali sultan, wali raja ataupun wali hakim. Boleh situasi itu. Tapi kalau berlaku sebaliknya, mahkamah tengok bahawa perkahwinan ni tidak patut berlaku dan tidak boleh berlaku kerana ada kemudaratan pada si perempuan tadi dan munasabah dengan keterangan wali ni. Wali kata tak boleh, saya dah kenal dah pasangan ni, si lelaki ni sekian, sebulan ni bapak punya gangster ni kan. So kita boleh bersetuju dengan keputusan tadi, kita tidak beri kebenaran untuk perempuan tadi berkahwin. Macam tu situasi dah. Baik. Wali enggan, itu wali enggan. Baik, seterusnya kita tengok kedudukan wali menurut susunan. Yang ni kita baca sekali dulu, kemudian nanti detailnya kita akan bincang pada ni akan datang. Kalau ada soalan boleh tanya terus tuan. Saya ni lebih suka senang kita bincang-bincang kan. Nak mengajar ilmu tak ada sangat kan. Kita bersembang-sembang macam tu, cerita pengalaman boleh lah. Baik, kita tengok muka surat 378. Wali-wali dalam perkahwinan adalah mengikut susunan seperti berikut. Yang pertama, bapa, ayah yang paling pertama. Yang kedua, ayah kepada bapa, yakni datuk. Datuk. Yang kedua, datuk. Kemudian dua orang ni, bapa dan datuk ni juga disebut sebagai wali mujbir. Wali mujbir ni kalau dia ada anak dara, dia boleh nikahkan anak tadi tanpa izin anak tu. Anak tu tak mau kan, dia nak nikah juga, nak kata apa kan. Itu kuatnya wali mujbir ni kan. Kemudian yang ketiga,
saudara lelaki seibu sebapa, yang adik beradik lelaki seibu sebapa. Kita lelaki ada adik kita perempuan, boleh tak? Boleh. Bila ayah kita tak ada, datuk kita tak ada, boleh. Celah tu pak menakan ada. Nak bagi siapa dulu? Kita ke pak menakan kita bagi nikah ke adik kita? Kita kan, sebab kita paling dekat lah kan. Ataupun kita ada kak, kita ni hak kecil kan, kita kecil tapi kita ada kak kan, ayah tak ada, datuk tak ada, so kita boleh menjadi wali kepada kak kita. Banyak kan, banyak tuan. Ada dulu cerita yang di MRSM Melaka ke apa, dia baru 14 tahun kan, balik dah lah kan, dia jadi wali kepada kak dia berkahwin. Mak ayah dia meninggal kan, tok pun tak ada, masuk seorang abang tu, dia jadi juru nikah. Kemah ni budak ni, maknanya dia reti tu, dia mengaji awal pada kita. Dia jadi juru nikah. Ada juga kes yang kak nak kahwin, adik ni kecil baru 12 tahun. 12 tahun ni kanyak kan, kanyak. Lepas tu dia rasa macam adik dia ni ialah duk belemuah kan, duk main dia sengkuru pula, duk main Beyblade lagi kan, duk main semua. Dia pun tak apa, buat permohonan kan, permohonan wali kan. Bila buat permohonan wali raja, saya pun tak pasti macam mana, tak berlaku semakan macam mana kan, di Kedah ni. Lepas tu berlakulah perkahwinan tadi menggunakan wali. Dia tak cerita yang kita dia ada adik lelaki kan, yang dah 12 tahun, yang dah umur 12 tahun, berlaku menggunakan wali hakim. Kemudian bila dia main mengaji sebagainya tu, dia teringat bahawa dalam bab wali nanti dia akan ada huraian dia, syarat-syarat wali, antaranya Islam, adil, lelaki, baligh. Dekat baligh tu dia teringat balik, adik aku dulu 12 tahun baligh tak baligh. Bila dia teringat balik, dia pergi jumpa ni Syekh Faisal cerita. Dia pergi jumpa Syekh Faisal, lah awak hang tak semak dulu. Syekh Faisal cara dia lah kan. So dia pun panggil adik lelaki tadi. Adik dia kecil tu lah ni dah umur 13 dah. Kan 13 tahun, dulu 12. Dia kata lah ni, dia tanya, waktu kak kamu kahwin dulu kamu umur apa 12? Kan kamu ingat tak kak? Saya ingat. Kata kenuri di rumah dia bang kan. Lepas tu dia kata waktu tu cik ni balik tak balik lagi. Dia senyum budak tadi. Cik tahu tak balik tu lu ke mana? Dia senyum. Cik ni ada tak buku mimpi ke apa ke, bakit-bakit basah ke kan? Lepas tu dia senyum, dia angguk. Mana kata dia balik lah. Benda ni berlaku sebelum kak kahwin ke selepas kak kahwin? Dia kata sebelum kak kahwin. Bila sebelum kak kahwin, dialah wali kepada kak. Kan? Walaupun dia duk main Deshen Kuro ke, Naruto ke, duk main naik basikal ke apa ke, tapi dia tak balik. Kan? Maka dia, jadi Syekh Faisal kata, saya panggil balik semua tu, masuk dalam bilik saya akad nikah balik. Hak ni lah wali dia. Berasa lapang sikit lah yang kakak tu pun dengan suami dia tu. Kan? Settle. Tapi yang pertama kali, dia fasahkan dulu lah perkahwinan tadi, kena farak kan. Yang ni jatuh kategori apa? Kategori yang syubhah. Yang dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Kan? Bila main mengaji macam ni, duduk pun dia pun tahu. Kan? Dia pun tahu, tu je. Baik, adik-beradik tadi kita sebut dah. Kemudian yang kelima, anak saudara, yakni anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kan? Kemudian anak saudara, anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak saudara ada dua kategori. Yang pertama seibu sebapa, yang kedua sebapa. Kemudian yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa, yakni adik-beradik lelaki, bapa saudara kita, mak pak menakan kita seibu sebapa. Kemudian pak menakan kita yang sebapa, bapa saudara sebapa. Kemudian yang seterusnya yang ke-9, sepupu seibu sebapa, sepupu. Kemudian turun ke bawah lagi, sepupu sebapa. Kan? Last sekali barulah sampai kepada qadi, yakni hakim, kan, wali hakim. Kalau kita tengok kat sini, semua dia main sebapak. Seibu sebapak. Seibu sebapak. Kan? Kan? Seibu ada tak? Seibu tak ada.
Mudah faham dia, yang belah seibu tak boleh jadi wali. Dia akan turun lagi tuan-tuan sampai mengikut waris asabah. Waris asabah ni dalam faraid. Kan di dalam faraid dia ada turun-turun lagi kan, waris asabah yang disebut waris asabah, waris yang menghabisi. Dan yang kedua kita tengok dalam sejarah ini semua lelaki, ada tak perempuan? Kau nama Aminah Wajud ke apa? Tak ada. Kan? Tak ada. Semuanya lelaki. Maknanya kita fahamlah bahawa hanya lelaki boleh menjadi wali kan. Baik, ini dia punya turutan dia kan. Dalam kitab dia sebut macam tu kan. Tuan-tuan dalam kitab tu mungkin boleh nampak. Kemudian ada lagi perbincangan dalam hal ini berkaitan dengan syarat-syarat wali. Yang pertama dia kena ada Islam, adil kan, lelaki, dan dia punya ada perbincangan-perbincangan dia baligh, berakal dan sebagainya. Insya-Allah kita akan bincang pada tajuk yang akan datang. Sepupu boleh kahwin sama mereka. Ya betul. Dia dalam keadaan apa? Sepupu dia boleh mengahwinkan betul. Sama sepupu boleh kahwin. Boleh juga dia. Baik. Benda yang bawah-bawah ni dia panggil nadir, jarang-jarang sangat berlaku. Kan, jarang sangat berlaku. Sebab kadang-kadang bila habis dah trace tengok, lompat pergi ke wali hakim kalau tak ada. InsyaAllah yang tu kita akan masuk pada perbincangan-perbincangan yang akan datang. Baru ni ada saya tengok satu video Ustaz Abdullah Din. Ustaz Abdullah Din ni mengajak kita kan di masjid di surau ni, masjid ni. Kan dia bab Syiah ni dia pandai. Orang tanya dia apa hukum kahwin dengan orang Syiah, perkahwinan Syiah. Kemudian dia kata dia tanya mufti. Datuk Mufti pun pening. Dia kata sebab kita tak ada fatwa lagi. Kalau ada fatwa sedap sikit, tapi memang benda tu duduk jadi serabut lama lah kata. So mereka pun mungkin ke arah tu nak pergi tengok huraian balik. Cuma Ustaz Abdullah Din ni dia kata dia duduk tengok, dia rajin baca kitab-kitab Syiah ni kan. Kita kitab Syafi'i tak habis lagi kan, nak baca kitab Syiah kan, kacau kan. Jadi dia kata banyak benda-benda yang Syiah mengkafirkan kita. Mengkafirkan ahli sunnah kan. Tauhid apa? Asy'ariyah. Kemudian Syiah pula dalam kitab dia disebut dinul imamiyah. Dinul imamiyah maksudnya agama lah. Maknanya kata agama kan. Jadi kita nak kata kapiak pun tu sah, tapi dia sebut kat kita kapiak awal kita kan. Jadi apa hukum dia kan perkahwinan? Tuan-tuan, siapa cerita ini apa? Kalau ingatlah siapa nama yang lawan Syiah tu, Kasim Ahmad. Kan Kasim Ahmad. Kasim Ahmad ni rupanya waktu anak dia nak berkahwin. Kan dia nak anak berkahwin, anak dia mai rujuk majlis fatwa. Diperoleh. Kan ahli fatwa dia tanya boleh tak boleh saya nak kahwin dengan wali pak saya. Makna kata anak dia sendiri pun meragui dia punya kan akidah dia tu kan. Kasih Ahmad Allah alam, itu dia dengan Tuhan lah. Man yatub wa lam yamut mufawwadhan li rabbih, iaitu kita serah ke Allah Taala kan. Waktu mana dia meninggal tu mungkin barangkali dia ada taubat ke, kita serah. Tapi nak cerita berlaku tu kan, dia pun tanya macam tu kan. Ahli fatwa ni Dr. Radhi ni cerita waktu kuliah tu, dia ahli fatwa di Polis, dia cerita anak dia sendiri mai rujuk tentang kasar fatwa kan. Laki dia pun nak ambil jalan mudah, zahirnya dia pun nampak macam ayah dia macam tolak, jadi dia pun bagi wali hakim nak selamatkan jalan selamat. Jalan selamat tu kena hati-hati dalam bab ni. Sebab tu bila bincang nanti bab adil sebagai tu, adil ni orang yang tak berkekalan dalam dosa kan. Sebab tu bila mai selalu duduk Tok Qadi suruh istighfar dulu, mengucap balik apa semua kan. Bukan takat mengantis dengan wali-wali sendiri kena mengucap balik kan. Setengah pandangan yang agak keras, yang azimah, dia kata tak boleh jadi wali langsung. Lagi sakit.
Kan? Sebab tu Imam Nawawi ambil pandangan yang agak ringan, rukhsah, sekurang-kurang dia mengucap balik, bersyahadah balik, maka dia boleh jadi wali. Kita ni dalam bab ni memang kadang tak perasan buat benda yang mensekutukan Allah ni banyak kan. Kita duk perpandangan yang rezeki di majikan kita bagi pun kita dah sikit ganggu tu bab akidah kan dalam mengaji kan. Jadi istighfar balik, mengucap balik. Jalan selamat untuk kita nak selesaikan masalah ni, mengucaplah. Baik, itu saja untuk kita pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf ada salah dan silap. Kita jumpa insya-Allah pada tahun depan. Sangat tuan-tuan. Tak ada rasa apa 2020 ni. Tak rasa apa. 3 bulan je. Bulan pertama Januari, Februari, Mac, betul habis dah 2020. Memang sejarah wawasan 2020 memang betul. Memang betul wawasan 2020 berlaku dah hari ni. Kita ada awang-awangan terbang tak tahu kat mana. Habis macam tu. Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarraqna mimma tafarraqu masuma. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.